السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab yang kedua, kata Asy-Syekhul Muallif Asy-Syekh Abdul Qadir Ibnu Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi. Kitab yang kedua, kitab yang kedua daripada 3 kitab. Kan dia nyata dulu, dia kata dalam penawar dia ni dia bagi kepada 3 kitab. Dalam 3 kitab ini, kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota 7, maka pecahan tu bait situ 7 fasal. Setelah cukup dia bicarakan 7 fasal, lalu klik pula kepada bicarakan kitab yang kedua. Dalam kitab yang kedua ini pada menyatakan qalbun. Dia jemuh qalbun artinya jantung. Ya kita panggil 2 lah, jantung hati. Kita panggil gitu tak? Jantung hati. Jadi jantung di qalbun tu dijumuh dengan jantung kerana lagi akan datang disebut di bawah tu. Dia kata dulu, dan ada padanya pada kitab yang kedua ni ada 10 bab. Pecahan daripada kitab tu
Tubik mari dia bercara 10 bab. 10 bab ini yang mengandung akan segala sifat kecelaan. Sifat yang dicelakan pada syarak dipanggil sifat mazmumah. Nah, kerana sifat akan bercara ni ia berkaitan dengan jantung hati itulah. Menyatakan sifat kecelaan yang 10. Ketahui olehmu bahawasanya qalbun itu ada baginya 2 makna. Yang pertama, makna yang pertama panggil qalbun jusmaniyun. Lakah gi dulu, yang kedua panggil qalbun ruhani. Qalbun jusmani itu apa? Iaitu daging. Ini sepotong daripada daging. Qit'atum minal lahm. Sepotong daripada daging. Daging sekadar yang dimamuh. Tapi dipanggil mudghah. Dalam hadis ke atas sikit lagi dia sebut inna fil jasadi mudghatan. Sini dia kata qalbun jusmani, iaitu daging yang ditaruh di dalam dada. Mana Allah menjadikan daging itu di dalam dada kita. Dada tu di sebelah kiri. Nah, jatuhnya dekat kiri lah. Jatuh kita sebelah kiri. Yang dia apa? Allah Ta'ala menjadikan jatuh tu di dalam dada kita sebelah kiri. Yang menyerupai ia akan jantung pisang. Sampai panggil jantung tu. Dia panggil tasbih dah lah ni. Sebab rupa dia tu nak serupa jantung pisang. Jantung pisang tu kenal lah sebut jantung pisang lah. Bentuk dia tu. Dan iaitu klik semula pula. Jantung saat ni tu qalbun jismani tu, iaitu daging yang tertentu. Yang maklum ada di dalamnya, di dalam daging yang tertentu tu ada lubang. Kita dah tengok jantung lembu tu lah dah. Jantung lembu, jantung ayat, burung dah tengok lah jantung dia. Tu. Maka jantung tu dia ada ruang dalam, ada lubang jauh, dia panggil runga, ada runga. Dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Kan? Dan jantung lembu kita belah, dia ada darah hitam. Maka dalam jantung kita manusia pun gitulah, ada darah yang hitam. Tu asli anak Adam. Tengok kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah dibelah kan jantung dia ada. Apa yang belah dada. 4 kali masa dia kecil sekali. Duk dengan Halimatus Sa'diyah. Apabila dia hampir balik tu sekali pula. Apabila dia jadikan umur penuh, belah pula hingga sampai 4 kali yang keempat ketika nak Isra dah. 4 kali belah, suci sungguh dada dia. Belah menyucikan. Itu kata belah dada. Belah dada, ambil jantung, belah jantung, basuh pula dengan air Zam-Zam. Tukar yang membelah Jibril alaihi salam. Itulah makna qalbun jusmaniyun. Lepas tu kena jirim betul-betul lah. Daging. Yang kedua panggil qalbun ruhaniyun. Iaitu sesuatu yang halus. Dia panggil latifah.
sesuatu yang halus. Sesuatu yang halus itulah yang mengetahui, yang kita boleh dok tahu apa tu dengan hak tu. Adapun qalbun jusmani hak tu di binatang ada, bukan di kita manusia saja, di binatang ada. Adapun qalbun ruhani ni sesuatu yang halus, yang mengetahui dan yang mengenal dan mendapat daripada manusia. Aduk kenal, duk tahu, duk pandang hak tu. Nah, dan hakikatnya, dan ialah qalbun ruhani inilah panggil hakikat manusia. Tu diri manusia, orang-orang tu lagu tu. Nah, kerana ada tu, ada apa dia? Ada qalbun ruhaniyun. Ini dia panggil orang-orang manusia ni. Berbeza dengan binatang tu. Kalau ada pun qalbun jusmani sama je, binatang pun ada. Nah, jantung lembu, jatuh air semua ada. Kita pun ada jatuh hak tu qalbun jismani. Ada pun selagi qalbun ruhani. Qalbun ni juga sekali dipanggilkan akal. Sekali juga dipanggilkan apa? Nafsu. Qalbun ni. Nah, jadi tilik tu panggil tu, lepas tu panggil qalbun. Qalbun tu asal pada lurahnya. Kalau klik pada asal lurah, qalbun mengaji lurah, qalaba yaqlibu qalban. Bila jadi bahasa Melayu kita gapo? Qalaba, berbalik-balik, berubah-ubah. Tu makna qalaba. Sampai hati kita tu kan, sekali berubah-ubah, balik segitu, balik gini. Sekali nampak gitu, sekali nampak gini, sekali cono kok tu, cono kok ni. Betul munasabah panggil qalaba, qalbun. Sebab tu isyarat dalam hadis Nabi SAW, dia kata ya muqallibal qulubi, wahai Tuhan yang membalik-balik akal hati. Jadi hakikat yang membalik dok kita ada telitah kita ni, hakikat Allah lah yang membalikkan. Sabit, mintalah kau kejakkan qalbi, akan qalbi rohani ni, ala dinika, atas agama kau. Tu panggil, ini panggil qalbun ruhani. Dan ia jua qalbun ruhani, suatu yang halus. Itulah yang dihadapkan kepadanya akan perkataan, dikhitab, dituju. Tuhan dah kata ya ayyuhallazina amanu. Aduk khitab pada tu, cuba tak ada akal, Tuhan tak khitab dulu lagi dah. Nah, itulah dihadapkan kepadanya perkataan. Dan ia jua qalbun ruhani, itulah juga yang disuruh dan yang dilarang. Tu sabit tu binatang dia tak ada qalbun ruhani ni. Sabit tu tidak dikhitab, tidak ditaklih dia tu. Nah, hukum syarak apa itu ni tak ada apa-apa atas dia. Walah qalbun jusmani tu ada. Nah, tu ia jua qalbun ruhani inilah yang dihadapkan kepadanya ke perkataan. Dan ia jua qalbun ruhani lah juga yang disuruh dan yang dilarang. Disuruhkan dengan beberapa suruhan dan yang ditegahkan dia daripada beberapa larangan. Dan ada bagi situ tu barangkali kita ada tak setengah naskah, dan ada baginya, ada tak kita? Tak ada dah. Bagi saja. Karena kira agak, dan ada baginya, bagi qalbun ruhani tu ada sangkut paut dengan qalbun jismani.
Sekali-sekali kita nak banding setengah-setengah ulama dia banding macam apa dia seperti basah dalam batu kayu. Hanya sekali-sekala panggil roh, kalbun ruhani ni juga. Nah, supaya tengok kita dengan roh itulah kita hidup. Nah, bila tak ada roh kita mati. Bandingnya supaya pokok kayu, akar kayu, batang kayu dengan ada basah itulah batang kayu tu hidup. Nah, bila kering air, kayu mati. Sampai mati kering. Tak salah. Kayu bila dia pertama air kemarau kuat tengok mati. Maka kita boleh hidup jasad ni kerana ada di dalam kita tu roh. Nah, dengan dia lah kita hidup. Lepas tu roh hak sakut dengan qalbun jusmani dah. Situ bolak panggil akal. Tu kata dan baginya bila nak adanya lagi situ. Dan ada baginya bagi qalbun ruhani tu ada sangkut paut tertakluk dengan qalbun jusmani. Dan sungguhnya tercabang kebanyakan. Sini kitab tu bahasa silap pula huruf tu. Banyak silap naskah baru Tercabang ke tercengang. Tu banyak naskah baru ni jatuh huruf tukar. Tercabang ni kan buka cabar gitu. Dan tercengang. Tercengang. Kita kajak kapal panggil cengeng. Tercengang. Dan kalau baca selagi bagi depan baca mana? Tercengung. Tercengung ni dekat dengan luar sia tak? Ngung. Saya panggil ngung. Tercengung. Tercengang. Bahasa kapal cengeng. Patut ada satu lagi tercengang juga. Berasa kalau orang Jawa dia panggil bengong. Aku terasa bengong. Bila kita tak faham sesuatu tadi terasa bengong. Tak tahu lagi ke mana. Ni pun nak ayat kata tentang nak ambil erti masalah roh, masalah akal, masalah qalbun ruhani ni tercengang oleh kebanyakan akal manusia. Susah nak ayat payah. Sebab bagi sulit. Tu kita kena jadi dan tercengang. Hak sana ada tak? Dan ada baginya ada taknya? Ada. Tu sorah malah naskah dulu tu. Naskah baru ni. Jadi banyak bertukar huruf. Itulah nak ayat atau kesilapan manusia ni tak lari dah. Bab menulis pun ada silap. Citakan pun ada silap. Ya itu. Dan sungguhnya tercengang oleh kebanyakan akal manusia. Tercengang pada apa? Pada mengetahui sangkut paut antara keduanya, antara qalbun ruhani dan qalbun jusmani. Sangkut paut dua tu. Ya ada sangkut paut dua tu. Tercenganglah sebab apa? Kerana bersangkutan keduanya, dua qalbun jusmani dan ruhani itu nak banding tak? Menyerupai akan persangkutan arak dan jisim. Sebab kita kata arak dan jisim ni misal kalau air. Air itu jisim. Jisim yang latif. Jirim panggil itu mengikut dalam istilah usuluddin. Air jirim. Jisim latif dia panggil. Lepas tu di air tu ada arak. Apa arak? Kalau dari segi warna putih bukan? Putih jernih. Sampai panggil air white. Dia panggil tak apa orang putih. Air white apa white putih. Maknanya air itu jisim.
warna di air itu putih, jernih. Lepas tu panggil arak. Kalau dari segi rasa pula, air itu rasa dia tawar. Dia panggil arak tu. Maka dia kata qalbun ruhani dengan qalbun jusmani yang ada sakuk pauk dua tu seperti sakuk arak dengan jisim. Tu susah nak oyak. Tu kan. Jadi tercengang-cengang nak oyak payah tu. Ya ada sakuk pauk sebagaikan menyerupai akan persakutan arak dan jisim. So lagi ataupun sebagai persakutan yang memakai pekakah dengan pekakah. Yang memakai pekakah dengan pekakah. Dia sakut dengan dia. Dia kita pakai baju. Dia sakut di tubuh kita. Itu baik kata berbaju. Cuba tak pakai baju. Panggil tak berbaju. Dia panggil ada sakut pauk. Yang memakai pekakah dengan pekakah. Jadi qalbun jusmani kena ke daging toko, kena ke jantung tu. Qalbun ruhani ni suatu yang halus dia panggil. Tu menempati sepan arak dengan jisim. Dan kata dia lagi, dan apabila disebut akan jantung, hak terjemah pada qalbun tadi, di dalam kitab itu, naskah tu kitab itu kau kitab ini itu juga. Dan apabila disebutkan akan jantung di dalam kitab itu, maka dikanakinya jantung yang disebut tu dikanaki akan makna yang kedua. Apa makna yang kedua? Qalbun ruhani. Sekali-sekala panggil akal. Dan ialah apa dia? Qalbun ruhani ataupun makna yang kedua, ialah yang dikanaki dengan firman Allah Ta'ala, Qulir ruhu min amri rabbi. Dalam surah Al-Isra ayat 85 tu artinya bersabda olehmu. Allah perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kala orang tanya dia mengenai roh, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan tanya mereka itu akan kau hai Muhammad daripada roh. Mu jawab qul, bila wasa qulir ruhu min amri rabbi, bersabda olehmu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musbada ni pada jawabnya begini, ar-ruhu min amri rabbi, bermula roh itu daripada pekerjaan Tuhanku, urusan Tuhanku. Bila urusan Tuhanku, siapa boleh tahu? Dia Tuhan tak boleh tahu. Itu ayat sulitnya. Setengah ulama tafsir kata mimmasta'sarallahu ta'ala bi'ilmihi, perkara roh ni daripada barang yang tertentu oleh Allah juga dengan mengetahuinya. Lagi pula ayat tu ada jawab soalan orang-orang Yahudi, kata setengah jawab soalan orang Quraisy. Tentang dia duk ragu, duk syak ke Muhammad ni rasul sungguh ke? Dia duk mengaku rasul, duk mengaku nabi. Lalu tu dah saya nak tanya, dia bersarak, dia mau pergi Madinah, mau pergi tanya puak-puak ahli kitab Yahudi. Kerana mereka itu puak alim, kita tak ada kitab. Puak Mekah. Jadi setengah pergi Madinah temu dengan ulama Yahudi, dia tanya tentang Muhammad, nak tahu nak nabi sungguh ke? Maka puak Yahudi beri, dia kata begini, mu tanya dia 3 perkara. Kalau dia boleh jawab semuanya, menunjuk kata dia bukan nabi. Kalau dia tak boleh jawab semua 3 soalan, juga dia bukan nabi. Tapi kalau dia jawab setengah, tidak setengah, itu menunjuk nabi sungguh.
tu je orang pandai sungguh. Tapi tak berimeh suku. Dia tak lazim pandai ni turut. Pandai tahu belaka, ikut tanya boleh royak pandainya. Tapi tak turut bagaimana hak pandai tu. Tak turut bagaimana hak tahu. Sebab ada penyakit. Penyakit dendam dalam hati, penyakit sombong naudzubillah, dan penyakit apa lagi? Penyakit dengki dalam hati. Nak terima tak boleh. Tengok tu nah. Dia tengok jawi buah tu kena ke dia tu. Mu nak tahu Muhammad nabi tak nabi, mu tanya 3 masalah. Kalau dia jawab semua, bukan nabi. Kalau dia tak boleh jawab semua pun, bukan nabi. Kalau dia jawab setengah, tak setengah, itu nabi sungguh. Lalu puak apa dia Quraish Mekah pun tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang Ashabul Kahfi. Cerita orang muda duduk dalam gua. Dan satu lagi cerita Zulkarnain. Raja Zulkarnain hak penyekat antara 2 gunung antara Ya'juj Ma'juj tu. Satu lagi tanya mengenai roh. 3. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kalau Allah wahyu ke dia ceritakan puak Ashabul Kahfi, bagaimana surah Kahfi itu. Dan cerita juga tentang Zulkarnain. Wa yas'alunaka 'an Zulkarnain. Dia cerita, dia 2 jawab. Ada roh. Ni tak jawab ini. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka itu tanyamu Muhammad tentang roh. Menjawab gini sudahlah. Bul kata olehmu ar-ruhu min amri rabbi. Bermula roh itu daripada pekerjaan urusan Tuhanku. Bila urusan Tuhan, siapa nak tahu? Jawab dengan pendek gitu. Seolah kalau mu nak tahu, mu tanya sendiri. Aku boleh royak nak tu ya. Roh ni urusan Tuhanku. Ya supaya kita biasa kecak lagu tu dah. Kita orang tua yang nak tanya. Nak tanya, "Hei, bukan urusanmu." Tidak mana-mana, bukan urusanmu. Kita faham dah jawab gitu. Ataupun dengan kata kapung, bukan kerjamu. Sedap gaduh, sedap khaluk lah, bukan kerjamu. Kerjaku. Mana kita tak boleh mana-mana. Ataupun kerja si anu tu, mu sedap ganggu kerja dia. Kalau kerja umum tak apa. Ni Allah Ta'ala suruh jawablah tu ya. Roh tu kerja Tuhanku. Baik. Ini bukan kerja aku. Faham selalu orang tinggi bagaimana dia beri dasar ni kalau jawab semua bukan nabi. Mana tahu kata nabi sungguh. Jadi hodok syak-syak tu nabi sungguh. Dah dia boleh royak, dia tak sembunyi dia Tuhan suruh menyapa. Dah Tuhan tak beritahu dia royak tak tahu. Tu orang jujur sungguh. Tidak tak tahu pengaruh ke juga. Tak jom. Dia tu tak betul. Tahu dah kata salah pun tak huluk. Tu tak betul. Baik. Itu dia jawab gitu. Mana tahu kata Nabi sungguh. Cuma makna kata orang Yahudi kena sungguh-sungguh kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sungguh dia kena. Tapi dia tak terima juga. Allazina utul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tak cerita wayak Rusia mereka orang yang telah diberikan ilmu mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah kata rajak mereka qiraat. Kenal mereka itu akan qiraat sebagaimana mereka kenal anak-anak jantan mereka sendiri. Kenal sungguh. Kata Abdullah bin Salam bahkan lebih kenal daripada anak sendiri lagi. Kenal kata Muhammad ni Nabi Allah sungguh lebih kenal pada anak sendiri lagi dia kata. Bahkan ditanya. Sayyidina Umar tanya, kenapa? Allah Ta'ala kata mereka kenalkan Nabi supaya kenal anak sendiri. Sekadar supaya tiap kenal. Abdullah kata bahkan lebih kenal pada anak. Umar kata apa? Kerana anak ni belum tentu anak kita. Walaupun isteri kita yang melahirkan, tapi boleh jadi ketika kita duduk tinggal ke mana-mana lah. Di kerja ke sana ke sini, berminggu-minggu kelik, boleh jadi jadi dengan orang lain. Kita tak tahu.
tapi dah tak nyata anak kita. Tu. Tapi ada pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata jelas sebab Allah Taala cerita dalam kitab Taurat kami tadi. Gak Allah cakap benar, apa dia cerita adalah benar. Tu kami kenal Muhammad tak ada syak sikit habuk, kami kenal sungguh. Tak ada nak jadi apa kesamaran dak. Ada pun anak kita belum tentu kena hak ganah gak ketika kita tinggal kita main dengan orang lain masalah. Dia jawab, Umar pun jadi menarik jawapan tu. Dia pergi kucuk. Abdullah bin Salam. Tu nak yak kena sungguh. Tapi walaupun kena, mereka tak terima juga kerana dengki. Kerana dendam. Kerana dia nak awak dia jadi Nabi ke zaman. Tapi tak. Jadi benda. Tu pasal kerana dendam, kerana ada dengki tu tak boleh nak terima walaupun sebenar. Jadi kembali klik pada ayat tadi, asal cerita tu kita mau tanya mengenai ruh. Tuhan suruh jawab, ar-ruhu min amri rabbi. Pada hujung sambungan dia sikit lagi, dia kata wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah diberikan kamu daripada ilmu pengetahuan melainkan sedikit. Sini panjang ayat ni tu huraya bercara adalah tafsir panjang ni. Jadi tempat kita bercara sini, hak kata qalbun ruhani tu jugalah ruh panggil. Sabit nisbah qalbun ruhaniyun. Dia sakut dengan roh. Sakut dengan roh. Dan roh apa nama ni? Pendeknya, ni kata muallif kita lah ni. Syekh Abdul Qadir dia kata pendeknya, yakni kesimpulannya perkataan qalbun dan roh dan nafs, ketiga-tiganya itu satu makna. Tapi satu makna pun pada salah suatu daripada segala makna bagi ketiga-tiganya itu. Apa yang nak ayat tu? Jadi tiap-tiap satu perkataan qalbun punya beberapa makna. Roh punya beberapa makna, dan juga apa lagi nafs punya beberapa makna. Maka setengah-setengah daripada beberapa makna tu apa nama? Satu makna aja. Makna roh satu makna, ialah satu makna dengan nafsin. Dia kerana perkataan nafsin, nafs, hak mati tengah tu nafs. Maka kita panggil nafsu. Kita buat kami mudah nafsu, supaya qalbu sana qalbu kita panggil mudah qalbu, nafsu kita panggil mudah straight aja. Jadi nafsu ada pakai makna diri ni, diri jasad. Nafsu makna tubuh ada pakai. Ada pula nafsu dengan makna ni roh ni. Ada pula nafsu pakai makna darah. Ada juga makna dia. Sebab kalau kita mengaji fiqh, dia panggil kata barang yang mala nafsalaha sailatun, barang yang tidak ada nafs nak jumlah positif. Ya tafsir mala nafsa aila dama, barang yang tidak ada darah yang mengalir itu tidak menajis ke suatu, umpama lalat. Ya kabu, kumai, keluluk, puak tu termasuk binatang yang tidak ada nafsalaha sailatun. Maknanya guna nafs, apa nafsu ana tu? Nafsu ana darah. Jadi setengah daripada nafsu mana akal. Hanya satu makna dengan roh. Sekali-sekala panggil roh, sekali-sekala panggil nafs, sekali-sekala panggil qalbun. Qalbu makna yang kedua. Ada qalbu makna yang pertama, hak tu kena ke jantung. Panggil qalbu juga, hak tu makna jantung. Itulah kata dia qalbu dan roh dan nafs. Kalau hak hidup pun kata nafas tu lain pula dah. Nanti kita bernafas hamu keluar tu bit tu. Ketiga-tiganya itu satu makna. Pada salah suatu daripada segala makna ketiga-tiganya itu.
Di sini muallif kita perala adalah berkata akan dia akan yang tersebut kata mana? Qalbun dan ruh dan nafsun, ketiga-tiganya tu satu makna. Begitulah telah berkata akan dia oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali dia kata dalam kitab dia Ihya Ulumiddin. Situ panjang. Duduk cara situ panjang. Nah dalam kitab Ihya Ulumiddin hidup cara qalbun, ruh dan juga nafs. Itu. Jadi walau bagaimana sekalipun secara hakikat kita tak boleh nak reti ini satu. Allah Ta'ala suruh jawab dengan qulir ruhu min amri rabbi. Ulama situ dia kata ini setengah daripada dalil yang menunjukkan atas bahawa kita manusia tak sah nak tahu hakikat zat Allah, mustahil sama sekali. Hakikat kita mungkin pun tak boleh nak tahu juga, lemah daripada nak tahu. Tengok tubuh kita hadap zahir boleh tak tengok semua. Tak nampak muka mek cumi. Nak tengok belakang tak nampak tu mek cumi dua. Tak lihat belakang tak biar tak perlu tengok sini. Nampak juga belakang gapur pedih-pedih ni. Dan mau rayak dah luka nak tengok sendiri. Mak nak ambil cumi ni tak ni tengok ni. Kan usaha nak nampak. Tapi nak tengok roh tengok gua nak. Ni nak ayat kata lemah tak sah berasa hanal. Bila ditanya apa roh, mu jawab gitu sudah Muhammad, ar-ruh min amri rabbi. Walha kalau terkira dalam bab akak mungkin nak tahu hakikat makhluk tu mungkin. Cuma orang kata Allah Taala nak melemahkan kita tu. Jadi tak kalau nak tahu hakikat kita sendiri, hakikat diri kita sendiri lagi kita tak boleh tahu, lemah. Apa kata nak tahu hakikat Allah? Kau sangat itu mustahil pula dah. Itu. Suka dah kata roh, nyawa. Itu dia. Roh, nyawa. Apa hakikat? Mujawab ta amri rabbi. Sudah. Yang dia kalau kita berasa hanal lepas ingat gini lemah kita. Tapi gitulah ada tahap teri mata hati orang ni siapa mengaku Tuhan. Tengok Firaun kata. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Mengamaklah dia. Bila Musa pergi dakwah dia suruh beriman dengan Tuhan, dia tanya apa Tuhan? Dia tanya sedekah dia dok mengaku Tuhan bukan. Setahu aku di muka bumi tak ada dah aku Tuhan. Musa mai ada lagi. Tengok Firaun tu telajak ke tu tara teruk dia tu. Jadi sombong begitu semua. Maka di antara ayat ini menunjukkan bahawa lemah kita daripada nak tahu hakikat diri sendiri itu kita tak tahu. Apa lagi nak tahu hak ya gaib lain pada ni. Kau sangat lemah. Ini satu ujian. Tapi walaupun kita tak boleh tahu hakikat, kita percaya, kita tasdik, kita membenar kata ini adalah sebenar. Tengok hebat tak hebat roh ni, kita dak jaga orang mati dah sakit nak mati tu duk keliling dah. Setengah dah setengah nak jamah nadi dah. Gas sini. Gas ada lagi. Pakak kau duk telah duk baca keliling, duk baca Quran dan sebagainya, duk tengok ke si mati bela-bela tengok. Ada kum tu baik. Kata tak ada lah. Tapi nampak dia tu baik. Tak nampak. Lepas kita mengaji pula, yang cabut nyawa siapa dia? Malakul maut Israel. Kita nampak tak yang ambil? Tak nampak juga. Ni pernah duk tunggu Allah ya raham mula ayah sendiri. Duk tunggu, duk tengok dia. Selu duk tengok. Duk pegang duk tengok. Duk nak ini. Buat siapa masa dia? Dia gitu. Dia tengok. Menyekup. Tak ada lah. Tengok. Kau dah tu.
Nya tu baik tak nampak ni kata orang dah sulit. Tapi kita orang mukmin, ya. Nah, tu nak kata hakikat yang sebenar tak nampak. Tapi percaya sungguh. Nah, begitulah malakul maut, dia mati malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum ay wukila biqabdi arwahikum. Allah wakil ke dia pada mengambilkan. Bila mengambil pak serah di kaki tangan dia, ambil pergi. Kaki jadi cabut tu ya. Pihak lain pula dia sebut akwan, kaki tangan dia tu. Pecek. Nak siapa beri pripong duduk sini, siapa ni? Kerja dia. Wui ke hanu? Pergi. Semua tu dalam hadis sebut, dalam ayat cerita, tapi semua tengok tak nampak. Tapi walaupun tak nampak dengan mata kepala, mata hati kita Hasan ni, kalau panggil kata qalbun ruhani ni, terima kata ya sungguh. Tapi cuba orang Allah Taala peteri mata hati, tak percaya. Tak itu kan? Mati pamanda mati kehidupan tak percaya. Ni dia qalbun ruhani ni. Tu dia. Kemudian lazimkan olehmu, kata muallif kita, akan memelihara jantung kau tu, memelihara daripada segala kelakuan. Kerana jatuh dia pesan dah tadi, bila sebut jatuh dalam kitab tu muraknya qalbun ruhani sanilah. Bukan murak jatuh na daging tu, tak, bukan murak tu. Ya golek kita dah kecek hati dah. Hati. Jantung hati kita berdua itu mudah faham. Lazim olehmu akan memeliharakan jantung hati engkau. Pelihara daripada segala kelakuan yang dicela. Sifat perangai dah. Ya ada perangai yang terpuji, dia panggil sifat mahmudah. Dia ada pula panggil sifat mazmumah. Segala kelakuan, segala perangai hak yang dicela pada syarak. Seperti apa? Seperti takabbur. Yang mai daripada kabura yakburu. Apa makna? Besar. Ni takabbur, terasa besar. Rasa besar diri. Bila dia rasa dia tu besar diri, dia pandai ke orang lain tu pandai lekeh bi orang lain. Sabit tu Nabi SAW bila dia kata, yang maksudnya tidak boleh masuk syurga seorang yang ada dalam hati sekadar miskal zarrah je kibrun, kebesaran, sombong. Lalu setengah sahabat kata, ya Rasulullah, siapakah tak suka dengan pakaian yang baru, kasut-kasut yang baru? Ya faham kata sombong lagu tu. Bukan begitu. Maksudnya kerana kibrun situ tu jadi pentafsir dengan takabur, iaitu maknanya batarul haq wa ghamtun nas. Tolak hak sebenar dan memandang rendah ke orang. Ya orang dia pandang rendah ke orang, hak sebenar ke ya boleh tak terima dah. Dia panggil takabbur. Maka sifat takabbur tu sifat asli, sifat hakiki, sifat siapa takabbur? Sifat siapa? Sifat Tuhan. Sebab tu nama dia Al-Mutakabbir. Nama Tuhan lah. Yang takabbur, yang sombong. Tuhan tu. Tak apalah dia Tuhan. Tengah depan nama dia kita dah sebut dalam Quran lah. Huwallahul khaliqul bari'. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ada nama Tuhan ada. Setengah pada nama Al-Asmaul Husna, nama Tuhan Al-Mutakabbir. Tuhan tu yang takabbur, tu kita ambil capu. Yang besar. Itu sifat dia. Al-Mutakabbir, sifatnya bila ambil maksud ada takabbur. Itu sifat Tuhan. Tiba-tiba kita hamba ini kena sifat hamba, abdi.
Tu tiba-tiba kita berasa kata kita ni besar. Tu. Nah, lepas itu tu kelakuan qalbun ruhani tu. Kelakuan qalbun ruhani tu. Nah, maka wajib atas kita ni lazimkan yang ni mesti olehmu akan memelihara jantung tadi. Jantung hatimu memelihara daripada segala kelakuan yang dicela seperti takabbur. Lepas tu iblisnya rebut ambil. Tengok tu. Tu kena marah tu. Nah, bila usjudu li adama. Tengok para malaikat kamai tu. Tawabak renahnya kata tengok Jibril sujud dulu. Sahabat dia dilatih jadi ketua segala malaikat. Fasajadu, tak ada segala lama. Bila kata usjudu fasajadu. Maka fa dia panggil tu tertib apa dia wa ta'qib. Bila Allah Taala kata usjudu li adama selalu pakat sujud illa malaikat iblis. Malaikat iblis aba angan ai imtana'an sujud. Tegah dia tak sujud dia. Wastakbara. Dia sombong dia. Tu orang panggil sifat yang dicela. Sedangkan sifat takabbur ni sifat Allah Taala. Sesuai dia layak dengan tuan. Tuan baru layak pada kita ni bukan tuan hakiki. Walaupun rumah kita tuan, kebun kita tuan, tapi bukan tuan hakiki. Bila terklik pada tuan, siapa tuan sungguh? Rabbil alamin, Allah lah tuan sungguhnya. Kita rasa tidak nafikan kita ada jawatan, kita ada pangkat, tak ada masalah, tapi kita kena ingat ini sebagai apa? Tugas kita, amanah daripada Allah Taala. Tengok seperti hal Latik khalifah Daud. Nabi Daud, nabi lagi, rasul lagi, letak khalifah pula. Dia tu hal letak kena terima. Tak terima tak boleh. Supaya juga kita bila kecek bab syariat zahir. Orang setuju nak minta kita jadi ketua pemimpin. Orang kampung setuju, yang ni kebanyakan, apalagi umum setuju. Kita nak taksir tak boleh. Kalau ada dua orang boleh lagi pelepah pergi mari. Nak taksir taksir sebab tolak badu di email dah. Dia nak dia pergi. Jadi ada dua orang lagi cuma tolaknya mari. Dia demo dia demo tu hak pesih hak rendah. Hak bahasa dok nak tu, komak tak ada super. Ada apa dah tu. Ada nak kata apa dah tu. Dah itu kan. Dok nak dululah pakala jadi email tak ada kena sekarang tu. Tak kok kok tu tak kok ning baca tak kena situ. Itu dah ini. Pasti dia mufarakah cara tiga. Memang susah. Bahasa tawaduk. Ada macam itu. Maka paling fardu. Kalau bakat tosi kedua salah. Begitu juga dua orang yang berhak jadi pemimpin nasbah orang lain, dia tu orang cukup sifat. Sifatnya 5 nak 5 sifat. Di dua orang ni ada 5 sifat ni. Dia paling fardu kifayah kena terima. Tak terima dua orang ni salah. Tapi kalau ada seorang je cukup sifat. Orang naknya 9 sifat. Ada seorang ni cukup 9 sifat. Dia tak sah tak boleh salah. Jadi wajib ain dah dia kena tanggung. Lepas tu bila kita kata nampak manusia latih kita jadi ketua. Hakikat Allah ilham kepada ramai berasa tuju suruh dia. Apabila kita tak sah sungguh gitu dia meletak juga, kita pun senang. Senang lah. Kita tak ada nak mula lagi. Tapi tak ada rah campur dia mau pakat kena. Setengah-setengah lari tak sah jadi. Duk cerita banyak kat rumah. Orang nak letak je lagi selalu. Tak kelik. Dia mata kelik dia. Hari tepat sekali-sekali kena kelik tu. Kelik apa? Ada mana letak dia. Minta maaf. Tak jadi. So kelik juga. Bakal tak kelik dulu. Tapi dia punya letak juga. Kelik-kelik dia mau letak juga. Siapa teriak? Hak tak sesungguh. Hidup mengadu. Kata gini, ingat. Jangan kita semata-mata toksik satu segi. Tapi bila terjadi begini dah kita ingat kata harap pada kita.
Dan kita kena ingat pada hakikat Allah Ta'ala dah tu latih tu. Sabit tu dah. Ada isyarat dalam hadis seorang sahabat. Dia kata, ya Rasulullah apa tak latih? Atik saya jadi sesuatu kerja untuk nak khidmat. Dia pergi bahu. Mu tak layak duduk situ. Mu berjuru. Mu layak duduk medan ni. Supaya orang berjuru duduk suka masjid. Tak tinggal jemaah. Tak tinggal. Tu lagu tu layaknya dia. Tiba-tiba nak jadi satu jawatan. Mu tak layak duduk situ. Nah, tu semua jadi pengajaran kepada kita. Itulah apabila kita tidak nak sungguh orang harap pada kita, kita ingat tadi daripada Allah. Pikul amanah. Pas senang pula dari tak sia sungguh dia meletak. Senang tu mana? Kalau ada gapo kena nak tuan tak leh kita. Boleh mana tak kena kita bangun pak. Maaf deh. Saya tak sia dia mula dah kan. Dia meletak juga. Pahama ni sanggup sama tahu cua kerau je ada orang lain lebih layak, demo itulah kita tak si. Dia mahu minta maaf. Dia mahu minta maaf pula. Cuba kita nak jagalah gaji dok gini nanti nak gaji. Nak beringat lah kita. Lah itu kan. Kita tak nak beringat. Bahawa salah silap banyak salah maaf silap. Tak apa. Dia mau nak buat tu tak boleh, tak ada nak mula gitu. Kayak senang kata. Itulah di antaranya. Ni mana kata kita bila ada perangai, ada tawaduk gitu dia jadi. Tapi kalau perangai takabur, Allah susahlah. Nak usah berlaku. Allah ni panggil sifat yang dicela. Sifat yang dikeji, dia panggil sifat mazmumah, tu wajib atas kita kena mengelakkan darinya. Dan riya, ra'a yura'i mura'atan wa riya'an. Asalnya buat apa sesuatu kebaikan suka menunjuk-nunjuk supaya dipuji, tu asalnya. Ada pun menunjuk supaya ditiru, diikut, itu tak apa. Dan lagi pula dia sebut dua tu ya, takabur, riya, masuk lagi sum'ah, ujub. Banyak lagi lah tu. Nanti tengok sikit lagi dia buat 10 bab lagi akan datang tu. Dia sebut satu-satu tu. Dan akan menghiasinya. Ibarat kita tu atas pada memelihara. Hundur balik. Kemudian lazimkan olehmu akan menghiasinya, menghiasi ke jantung kau tu. Menghiasi, memakai dengan segala kelakuan yang dipuji. Seperti lawannya bagi saat ni apa? Lawannya bagi takabur, dia sebut kata tu, merendah diri. Seperti sabar. Tu sifat yang dipuji. Hak lawannya dia apa? Lawannya bagi sabar tu, kita panggil apa dia? Gelah gesah. Gupuh kapah. Termasuk dalam sifat yang dicela. Hak dipuji sabar. Apa sabar? Menahan, menabahkan diri, menahan diri, dan juga merendah diri. Ni hati, bukan suruh penuh tubuh gitu. Diri tadi tu, diri klik padanya, rasa rendah hati. Itu bukan maksud diri. Rasa rendah dilawan bagi takabur. Ya Arab panggil tawaduk. Tawaduk. Walaupun dia lebih, disuruh rendah diri. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala kata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Muhammad, namu pernahkan lambungmu tu. Kinayah daripada rendah diri. Hingga dia guna wakhfid janahaka. Kalau burung janahah tu panggil sayap. Bila manusia sayap tak ada kan? Janah lambung. Dan kau merendahkan lambung kau itu, yakni tawadhu', merendah diri bagi orang ada ikutmu tu. Tengok orang semua ikut dia, tapi dia kena rendah. Ini tidak nafikan kelebihan dia. Dia sifat dia lebih sekali, tapi tawadhu'. Tak ada berlawan apa dengan sifat kelebihan dia tu. Kita nak hias ngau ni tak boleh kalau tak buat yang nun dulu. Sebab dua sifat yang berlawan ni tak boleh beripung.
Nak mula nak hias, nak makan dengan pakaian rendah diri tawaduk, dia tak boleh nak pakai kalau takabur tak ada. Nah, supaya gerak dengan diam, dua sifat yang berlawan ni. Bila bergerak, dia tak ada. Bila habis gerak, dia mari. Dia lagi gerak lagi tak boleh. Dua sifat yang berlawan ni tu kaedah kata ad-diddan la yajtami'an. Nah, malaikat ada pula beberapa segi orang panggil iktibar lain-lain. Mana hak ni tawaduk tu sifat tawaduk asliyah. Apabila ada orang takabur tak sebenar, boleh takabur mengatasi ketakabur. Nah, tu. Dan apa lagi? Sebab apa? Hundur balik. Lazim olehmu memelihara jantung hati daripada kelakuan jadi celak, dan lazim olehmu akan menghiasi jantung kau daripada dengan segala kelakuan dia puji. Sebab apa? Kerana. Ini ilak pada kata lazim olehmu akan. Ibarat yang kita sakut itu. Sebab apa boleh lazim gitu? Kerana beberapa perkara. Nah, satu, yang pertama kerana firman Allah Ta'ala, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Ayat-ayat semacam ni tu banyaklah. Di antaranya dia ambil ayat ni artinya, dan Allah Ta'ala mengetahui ia akan barang yang di dalam jantung kamu, di dalam hati kamu, yang dimuraki qalbun ruhani tadi itulah. Apa hak duk litah dalam hatimu, dalam fikiranmu, Allah tahu semuanya. Oleh itu maka naklah kita takut daripada mengetahui oleh Allah Ta'ala, takut mengetahui pada jantung kita, dalam hati kita akan kejahatan. Nah, naklah kita takut daripada mengetahui oleh Allah Ta'ala pada ini dalam jantung hati kita, Allah tahu akan kejahatan. Dia tak sanak susuk lah. Tapi sama kita tak apa. Habis tu sama kita kadang-kadang buat manis boleh. Nak itu lah. Tu. Walau beci kat orang tu, tapi bila temu depan buat manis boleh. Buat manis boleh. Tapi dengan Allah Ta'ala nak buat baik tak ada Tuhan tahu. Sabit tu Tuhan bagi bohong pada puak munafik dah. Dia kata wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan cerita dulu, ada setengah-setengah manusia mereka yang berucap di lidah mereka kata amanna, kami beriman, kami percaya dengan Allah, wal yaumil akhir, kami percaya hari akhirat, kami percaya, dia ucap. Tapi Tuhan kata kan, wa ma hum bimu'minin, Tuhan kata dan tidaklah mereka itu yang percaya. Tengok, saya pakai bohong. Kena tahu dalam hati. Tu mulut dia buat-buat boleh, tapi hati tak percaya. Tuhan tahu. Tuhan kata wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wallazina amanu. Mana mereka tipu tu. Angin dia tu tipu Allah nah. Tuhan masuk dia, wala Allah tak kena tipu, mustahil. Cuma Allah masuk situ nak ayat apa tu? Orang mengaji mubalarah. Yukhadi'una Allah wallazina amanu. Nak rakyat kata orang munafik dia pergi rakyat tu dia beriman, sebenarnya nak tipu orang mukmin. Tapi Allah Ta'ala masuk nama dia. Orang tipu orang mukmin, ingat nak, orang tipu orang mukmin menepati tipu Allah dah. Sebab dia masuk nama dia. Yukhadi'una Allah wallazina amanu. Kita mengaji kita alolak musyrik. Tak alolak pun musyrik sungguh. Fikir mana? Gano Tuhan kata mereka tipu Allah. Jadi Allah kena tipu. Mana pula Allah kena tipu? Hak kena tipu ni hak tak tahu dia kena tipunya. Allah tahu segala-gala. Apa dia kata mereka itu orang munafik tipu Allah? Tak. Yang nak ayat tahu orang munafik ni yang nak tipu orang mukmin. Orang tipu orang mukmin menepati tipu Allah. Tak tipu Allah sana. Sebab Allah tahu. Tu nak ayat mulia orang mukmin. Siapa Allah masuk nama dia.
Nak ayat tu yukhadi'una allazina amanu, tapi yang masuk dia yukhadi'una Allah wallazina. Tu melia tu. Sahabat tu baik pada situ istibak, sebab tu kita sama mukmin jangan dia tipu menipu. Tu baik-baik situ nah. Itu dia. Maka bila sifat kita tu tak ada, sifat orang kata sifat mahmudah tu tak ada, sifat cemar tadi ada, jadi ya tipu. Sama kita tipu. Man ghasyana falaysa minna, siapa tipukan kita bukan daripada kita. Ni tepat jalannya kena nak baiki hati. Situlah maksudnya. Ya semua gerak-geri kita dia mari di hati. Nanti tengok hadis di bawah pula. Oleh itu maka hendaklah kita takut daripada mengetahui oleh Allah Ta'ala, mengetahui pada ni dalam jantung hati kita, mengetahui akan kejahatan. Kita nak kata tak boleh dia tahu. Oleh tu tak ada jalan lain malaikat kita kena usaha menyucikan hati daripada sifat yang dicela itu. Satu. Dan yang kedua, atas klik pada pertama, mana lazim kita memelihara jantung dari segala sifat yang dicela. Lazim kita menghiaskan jatuh hati dengan kelakuan yang dipuji kerana beberapa perkara. Yang kedua, yang kedua kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum. Sini awak mari ngalapa wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Lepas tu dia nyata ketiga di bawah, dia kata rawahu muslimun. Hadis ini telah riwayat oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah. Tapi dalam riwayat Imam Muslim yang mari dengar apa, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ada riwayat satu lagi wa ajsadikum. Yang ingat apa lagu tu? Ajsad ni tubuh badan. Ni mengenal apa wa absyar dia kata. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala tiada menilik ia kepada segala rupa kamu. Allah tak tilik kepada segala rupa kamu dan segala badan kamu tu absyar. Pihak riwayat Muslim wa ajsadikum. Maksudnya klik pada tubuh badan kamu. Apa makna Allah tak tilik? Mana Allah tidak balas atas mata-mata rupa tu. Hanya tempat tilik balas Tuhan di mana? Wa innama yanzuru ila qulubikum. Kalau dalam apa riwayat hak Muslim mari walakin yanzuru ila qulubikum, ada lagi wa a'malikum. Dan hanya menilik ia Allah kepada segala jantung kamu. Murak jantung tadi qalbun ruhani tadi. Allah tempat tilik Allah ialah di hati kamu tu. Tu makna kata maka jantung itu jantung dengan mana hati kamu tu, itulah tempat tilik Allah Ta'ala. Yang dia balas situlah. Bermakna kalau kita buat rupa amal kebaikan, kita buat rupa saja baik-baik, rupa zahir saja baik, tapi dalam hati tak, tempat Allah Ta'ala tilik situ. Tidak nafikan orang tu dua segi selalu dah. Rupa parah pun baik, rupa parah pun elok, hati elok. Waktu kak tengok sepok orang Nabi-Nabi kan. Orang Nabi-Nabi yang alaihimussalatu wassalam tu, hati baik, jujur, amanah, rupa jangok, nasab keturunan lebih. Tapi bagi orang yang teri mata hati, duk marah situ. Jadi hak barang molek bila dia hati punah, kita tengok nampak udah. Tak ada. Walah Nabi ni jangok, orangnya jangok. Tu dia. Lagi pula hebat orangnya. Keturunan dia tu lebih. Rupa dia tu
dan akhlak dia, cakap dia tak pernah bohong. Tapi bagi pandangan orang musyrikin, marah ke dia. Sebut Muhammad marah. Ni kerana hati punah. Habis tu kata dia besar di hati ni. Nah, kita nak kasih mesra kat orang apa yang mari di hati. Mari di hati. Kenal kat orang apa mari di hati. Ya bukan dirupa sangat. Rupa jangok pada kita berdeki. Saudara ya. Dia mau dak puji, kita marah kat orang puji. Saudara ya aja tu. Nak marah gitu mau. Ya punah hati kita, ya punah. Allah habis dia kata lazim kita baiki situ. Dalam supaya kena dah rusak enjin tak ragi body angok pun dah. Body 10 juta kereta tapi enjin rusak ragi. Tak ragi. Duk bedahu enjin hai. Kereta rak juta ni enjin. Tak ada ngago. Tapi tengok kereta ni Allah, kereta jeep punya main dulu. Allah punya iong tapi jangan tak bukit mengajar naik ke. Muak barang lagi penuh patah pala. Tengok kan? Iong aduh naik. Suku makan tah tak heran. Tengok kan? Cak dia tu kukuh. Tapi tu body tu gitu ya body tu. Tu nanya ini sedap. Ni body sinalik enjin Allah. Ni ibarat mana gitu dah. Ibarat kita hati dengan badan kita ni ibarat seperti enjin kereta dengan body itulah. Artinya jaga kedua-dua. Tapi yang paling penting enjin. Ada enjin sedap kok. Tak senyum sungguh tu dia. Itulah. Itu maksudnya mari ayat tadi campur dengan hadis di bawah ni. Tempat nak menyata kata itulah tempat tilik Allah Ta'alanya di hati. Maka tiada patut oleh itu bila tempat tilik Allah tu di hati, maka tiada patut bagi kita menghiasi muka kita. Dah muka tu ada hias lah. Iya muka kita tu tempat tilik manusia. Duk jangok hudus situ tu. Hari duk cotan duk pos situ. Makeup. Kalau perempuan agak banyak tu, pelapis bedak. Oi, berapa lapis tu? Tak ada apa. Asal ke hati tu kata. Hafsah situ. Ia tempat tilik manusia. Hak tu. Dan kita biar ni tempat yang salah sinilah ni. Menghiasi muka kita dan menghiasi muka sedangkan muka tu ia tempat tilik manusia. Jangan hudus itu. Dan kita biarkan jantung kita tu yang kotor. Hak tu. Muka kita beki. Siapa lah ni boleh buat muka dah. Hidung kepek boleh buat macam dah. Muka bulat nak bujur dah. Pak kepala nak jadi terik buat boleh lah ni dah. Tu dia. Itulah yang nak pentingnya nak berjangok hak tu. Tapi hati kita biarkan jantung kita tu kotor. Hak tu maksudnya situ, tak sepatut situ. Bukan kata membaiki menjangokkan, menjaga kesihatan, menjagakan rupa, tak ada masalah. Tapi hak tempat jadi tak patut tu kita biarkan jantung kita tu kotor. Berlomot dengan segala sifat kecelaan. Tengok. Bila kita beki muka jangok, hati mailah dah perasa mai ada dah. Tu dia. Nak tani pula ni, tani jangok. Boleh jangok. Nombor 1 tu gak senyum ikut temu dia. Nak jadi senyum lah. Temu dia sengeh. Itu kan? Temu sengeh lah, duduk sengeh aja nak tani ni. Nak senyum Allah. Yang payah juga senyum-senyum ni. Tu dia. Dia bikin senyum saja tak Allah. Banyak hari juga tu. Itulah sedangkan kita nak pada manis muka. Ya talaqatul wajhi ni satu kebajikan manis muka. Masa catum tu kena bikin jadi manis. Ada setengah sahabat apa dia panggil Abu Damdam itulah. Dia
dia orang susah nak sedekah harta apa orang dia tak ada, dia keluar pada rumah nak sedekah air muka. Lagu mana sedekah air muka? Dia tu baik pada rumah kat temu tu senyum, assalamualaikum. Salam senyum, dia situ temu assalamualaikum, senyum. Kelih. Tu ya gi sedekah air muka. Itu ni masa catung. Allah. Masya-Allah. Anak ayat kata kelebihan orang muka manis ni satu kelebihan. Satu kelebihan. Nak jauh jadi lembut, perangai akhlak lembut itu satu kelebihan. Orang lembut dah tu comel. Orang sifat malu itu comel. Tengok tu dah. Itulah makna katanya tepat jadi tak patut kita beki hak zahir pandangan manusia saja, sedangkan kita biarkan jantung kita tu kotor, berlomo dengan segala sifat kecelaan seperti itu, berlomo dengan dengki. Berlomo dengan apa dia tu perasa sombong, hati maksudnya. Ya iya, klik mana tu? Ya iya jantung kita tu. Itulah tempat tilik bagi Tuhan kita. Kita biar yang tu hidup. Hidup beki menghiaskan tempat pandangan manusia saja. Tu kan? Tu sifat orang kupu lagu tu lah. Kita orang mukmin tidak begitu. Bahkan saya dia sepatut bagi yang berakal, bagi orang yang berakal, apa saya dia? Saya dia membersih tu fa'il lah kalau harap bal yang bagi lil aqil. Bahkan saya gia bagi orang yang berakal, saya gia oleh ni punya fa'il bahawa membersihkan jantungnya, jantung hati qalbun ruhani tadi tu hak sepatutnya situ, dan menghiasikan jantung tu membersih dan menghiasi lebih bersangatan. Ni apa yang mutlak sebagai menghiasi, sebagai membersih dan menghiasi lebih bersangatan lagi daripada membersihkan dan menghiasi mukanya. Tu dia dah. Mana kalau motor kereta agak body kita jaga, enjin lah lebih utama jaga. Tengok kadang-kadang bila kita nak berjalan jauh, orang sipai apa hak tu. Enjin sangatlah. Nak berjalan jauh ni, kereta nak berjalan jauh ni, tu gak. Cek enjin tu, cek ni, tu. Kadang masa tak sedap lagi. Pergi hal-hal kena cara lebih nak berjalan jauh ni. Sampai pun tengok kapal je, siapa pak cek selalu dah itu kan. Kita perhati tengok boleh buat mikir tu. Dia turun serat, pak, turun tu ke hap tugas mai dah. Buka song, waktu buka hak ni, buka tengok situ, sini. Dia atas selalu dah. Sahabat ni berjalan dia bahaya kan ni. Jalan nak naik tu pun bahaya dah. Atas pulak nak turun, pulak perjalanan jauh, beribu-ribu kilo kan main dah. Pak berada tu cek mana cek ni cek sini cek. Oh kaki tangan dah. Hak naik atas tak nak atas. Sahabat nak berjalan jauh. Pas kita tak ada cek hati dah. Cek body tak apa suluh semua. Maksudnya kena jangan. Tu dia. Allah kita galik. Walau bagaimanapun syekh kita, mu'alif kita ni, mari ke satu bab ini nak jagakan bahawa paling penting kita jaga hati, jaga daripada dengan bersihkan dia daripada segala sifat yang dicela. Gapo sifat yang dicela lagi akan datang disebut 10 bab lagi akan datang. Bab yang pertama nyatakan syarahut ta'am lagi akan datang tu. Nampaknya kena singgah setakat tu dululah. Dan yang ketiga bahawasanya jantung, tu jatuh ngor pula tu. Dan yang ketiga bahawasanya jantung ada ngor tak? Tak ada. Ada. Ada tu betul. Ya naskah dulu banyak betul. Kena cari naskah dulu sebuah naskah baru ni banyak. Jantung apa tak kena tu kata jatuh ngor. Tu.
Naskah baru tengok molek jangok. Tak jangok. Ya jangok. Kalau tengok muka surat jangok lah. Tapi kalau jatuh banyak. Itulah. Ada tu naskah lama tu. Naskah lama tu. Mak ni jatuh tak? Betul ni tak? Betul. Betul dah. Cara naskah lama ni les naskah tak sini. Tak sini. Agak sangat. Panggil gapo? Porobo kenderaan. Jadi lagu mana cara dia? Cuba royak rupa. Tapi kita kena bayar setahun sekali. Perakan itulah. Bayar perakan caneng panggil. Tu. Baik. Dia apabila kita buat je perakan, perakan dia panggil buat jaminan. Panggil masa itu panggil buat jaminan, tadmin panggil. Buat jaminan. Situ lagi dah duk bercara tentang masalah tu hak jaminan tu, hak perakan tu. Cara situ lagi dah. Tapi kalau jadikan syarat, kalau tak bayar perakan tak boleh. Kan? Lepas tu dia ada kelas hak biasa. Kelas biasa. Hak kelas biasa ni kita bayar juga kerana hak tu dijadikan undang-undang. Jadikan persyaratan kalau tak bayar situ tak boleh nak beli kereta. Tu hak mula-mula. Lepas tu cukup setahun, hak yang kedua pula tu mesti kena bayar perakan juga. Kau ikut sukarela. Ya tahun pertama tu mesti. Hak tu nak. Itu pun kalau dululah hak kita beli pertama tu dia ada perakan banyak kelas lah. Dia hak mesti undang-undang kena bayar hak ni. So dia nak bayar asing. Betul tak? Dia nak bayar asing, tak boleh nak bayar asing kalau tak sakut dengan perakan. Hak tu dia panggil syarat. Hak tu hak campin. Ada masalah lah tu. Hak tu hak berapa? Hak biasa. Tak tahu dah. Ada cara lama dah tu kereta apa dia naik dah. Berapa tu? Perakan tu. Baik. Dah hak tu yang masalah bila mati dia sakut dengan perakan mana tu? Dak perakan hak mesti boleh juga anak. Hak 500 tu. Perakan ciwi. Perakan ciwi panggil tu. Mana perobo pun mana? Tak kira masalah. Ya gini. Ya masalah kalau kita beli kereta. Apa ni perakan apa ni? Nak tanya ni. Kau ni ya. Perakan apa ada cara ni? Baik, tempat nak tanyanya betul jadi pesaka atau tidak pesaka. Anak situ ya. Ya hak ni bukan masuk dalam peninggalan mayat. Ya pusaka ni ambil daripada Arab panggil tarikah. Tarikah ni peninggalan ai ma tarakahul mayyitu. Peninggalan barang yang meninggalkannya oleh si mati. Tu pusaka peninggalan. Ya orang Melayu kita duk tukar panggil apa? Pala banyak tu. Kita duk panggil pala, tengok tu. Terlari pergi perak tu. Pala banyak. Itu kan? Apa kalau tanya apa murak pala banyak? Yang ni peninggalan banyak tu lah kita tadi panggil pala banyak tu.
Bunyi keji dah. Pala ayak. Boleh tak pala ayak? Ada tanya lagu tu ada pala ayak. Ada jawab tu boleh po kambuh berat dah. Tu. Jadi terlari tu bahasa kita tu kena beki dulu. Panggil peninggalan. Peninggalan. Yang ni barang yang telah tinggalkannya oleh mayat. Dia mati bok. Dia ada tinggal kebun. Hak milik dia. Ada motor kenderaan lah, duit mata wang duit lah, tinggal simpan di bank dan sebagainya. Masa dia pejam mata, apa barang hak dia tinggal, barang milik dia. Bahkan usaha dia pun kira lagi. Macam mana? Dia ni pasal kerja dia tu suka berburu. Buru menata kerja, usaha dia suka kerja dia. Kalau ke bahasa kau ni pula tahan ikan dia suka, tahan apa panggil bubu ke apa kok lah cara dia suka lagu tu. Maka dia tahan perkata dia pagi-pagi pergi duk kutik ikan. Kelip hari tiba-tiba dia mati. Mati pukak masih dia dak tahan bubu ke baluk apa lopok pelopak macam-macam panggil dia tak ingat dah. Tu aja hak dia tu, peninggalan dia tu. Lepas dia mati pun dak tepuh di ikan dak apa dia panggil masuk dalam peninggalan dia lagi. Dak tepuh hak dia tinggal. Hak dia panggil masuk dalam kitab saka tu. Tu panggil peninggalan. Ada pun bila dia mati dah mau 500,000 ni panggil peninggalan dia kedak. Bukan peninggalan dia. Kalau kata begini pula. Begini. Dia dak simpan taruh duit di bank. Simpan taruh dah sampai 100,000 dia dah taruh. Lepas tu balik pihak bank lah. Bila kawan ni mati dia hantar kelik 100,000 serta beri pula 200,000. Jadi 300,000. Maka hak dia peninggalan dia 100,000 tu. Hak 20,000 hak pemberian daripada sana tu. Kerana dia tu orang duk sipar, duk hubungan apa dia mau sebagai sagu hati kepada dia. Tapi lepas dia mati dia mau beri. Hak tu tak jadi sakah tu. Tu. Hak peninggalan dia hak ni 100 ni. Hak nu untuk bajikan ke dia lah. Bajikan ke dia lah. Bila tak jadi sakah balik hak waris nak dakwa tak leh lah tu. Sebab tu bukan usaha dia. Bukan peninggalan dia, bukan usaha dia. Usaha dia duk simpan hak ni 100 ni. Tu dia. Apabila dia mau bagi orang ipak, boleh buat bajikan kepada dia lah. Itu dia. Pas kalau kita kata bersetuju, buat kita nak pakai nak bagi, tak mesti bagi turut saka lah. Tak ada kata dua so gapo dak nak sama pun tak ada apalah atas damai kita. Pendek yang kata bila tak masuk lep saka hal-hal lah. Dia masuk lep saka kan anak yatim yang tak gapo kena kira habis tu. Tu bezanya. Orang berlaku gitu deh. Dia naik kereta orang. Dia tupai kereta demo ya. Pas kereta tu belaga. Mati dia. Wai boleh ke dia? Kis kereta tu. Boleh ke dia tu? Tu. Bukan dia usaha dia tu. Dia tak ada usaha nak pergi pelaga mati ni boleh 500. Tak ada orang kalau nak temu pelaga mati nak 1 juta. 1 juta bukan boleh kita. Boleh juga tu orang kata. Sebab dia ada perakan dia tu. Oh, dia kira habis orang naik kereta dia tu. Oh gitu. Baiklah bakal balas tu gak. Balik hak boleh saat ni tu buatlah tu buat baikkan kepada si mati dan kita nak buat apa tu Cuma so jangan kata biar fisik boleh celah ikut tengok nafsu tu tak comel lah tu dah. Baik. Hak ni dia tulis begini. Perbezaan akidah di antara kaum Qadariyah dengan ahli sunnah wal jamaah di segi bab ikhtiar usaha. Bagaimana? Situ. Baik. Akidah di antara kaum Qadariyah. Qadariyah ni satu daripada Mu'tazilah. Dia bila kata Mu'tazilah tu dia banyak pula kumpulan pecahan tu. Ni Qadariyah, kaum Mu'tazilah yang Qadariyah. Dia terbahagi dua pula Qadariyah tu. Qadariyah mutaqaddimun. Hak tu habis ulama kata. Qadariyah mutaqaddimun tu hak di zaman masa salaf tu mereka itu menafikan qada qadar.
Hak tu kufur hak tu. Sebab rukun iman ni yang keenam tu beriman dengan qada dan qadar. Dengan makna semua perkara tu tak akan berlaku malaikat Allah yang melakukan dengan kehendaknya, dengan tahunya. Tu panggil beriman dengan qada dan qadar. Tiba-tiba timbul kumpulan di zaman sahabat dah lagi, mereka menafikan qada qadar. Hak tu panggil qadariyah tu mutaqaddim, hak tu kufur. Adapun qadariyah hak yang kemudian ni lain. Qadariyah hak kemudian ni tak kala dia membahasakan beri bekah kepada qudrat hamba, panggil qadariyah. Daripada golongan Mu'tazilah yang qadariyah, yakni mereka membangsakan ikhtiar usaha tu dibahasa pada hamba, serta ikhtiar usaha hamba itulah yang boleh beri bekah. Tu panggil qadariyah. Maka tempat beza dengan kita ahli sunnahnya, ikhtiar usaha tu dibahasa kepada hamba, situ sama. Qadariyah kata ikhtiar usaha dibahasa pada hamba. Sambil bahasa pada hamba tu boleh kita kata tu, aku buat tu, aku buat ni. Sebab bahasa siapa buat ni? Si Anung, si Khalid tu buat. Siapa buat ni? Si Umar buat. Sebab ikhtiar usaha dibahasa pada hamba. Tetapi bukan ikhtiar usaha tu beri bekah. Yang beri bekah siapa? Allah. Tu ahli sunnah. Adapun Mu'tazilah, ikhtiar usaha dibahasa pada hamba serta memberi bekah olehnya. Situ beza tu. Balik dia tu tempat dia duk nak apa? Tempat dia nak cermat dia betul mana? Kalau dibahasa ikhtiar usaha pada memberi bekah tu pada Allah, Allah beri bekah, jadi timbul kok zalim Allah. Yang lagi kok tu. Mana zalim? Dah Allah beri bekah. Bila kita kata seorang tu buat jenayah ke satu orang, ataupun seorang tu dia buat sesuatu dosa, ikhtiar usaha dibahasa pada hamba, tapi tak beri bekah. Bila tak beri bekah, siapa beri bekah? Allah. Bila Allah beri bekah, dia kata orang tu jatuh dalam zalim, Allah beri bekah. Pas Allah menyeksa ke orang tu, zalim Allah. Dia nak lari situ, sedangkan Allah Maha Suci daripada zalim, kata dia. Kalau kita terpaksa nak kata ikhtiar usaha tu dibahasa pada hamba serta memberi bekah oleh hamba. Sabit tu ambil tindak tak hamba tak apa tu. Dia nak situ. Tapi orang panggil salah betul mana? Salah betul. Allah orang panggil kata jadi hamba tidak berkehendak pada Allah. Sedangkan Allah itu zat al-mustaghni an kulli ma siwa, lagi al-muhtaqiru ilai kullu ma ada. Jadi kalau qudrat hamba boleh bekah, lepas daripada Allah. Sedangkan Tuhan kata ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua tu yang berkehendak pada Allah, tak lepas daripada Allah. Jadi kalau kata ikhtiar apa kudrat hamba boleh bekah, lepas daripada Allah lah gitu. Tu tempat salah dia. Tapi tempat dia kata begitu kan dia nak lari daripada takut zalim tu. Dah kudrat hamba tak boleh bekah. Hanya yang berbekah Allah Ta'ala. Apabila kawan ni jatuh dalam maksiat, tak limit salah dengan dia. Mungkin bekah dia boleh bekah. Apa dia? Nampak ke dia? Kita kau dulu. Dia nampak juga lah cara dia pun. Gitu lah. Tepat ni kata semua muslimin tu nak klik pada menyuci Tuhan semua. Tapi dia silap daripada jalan ahli sunnah. Terlalu dia tu takut sangat situ, dia silap. Takut nak kata zalim Tuhan tu. Mustahil kan? Balik ahli sunnah jawab, makna zalim tak apa. Jadi situ. Yang kita duk takut ke zalim tu betul lah. Wa ma rabbuka apa namanya? Wala yazlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak buat zalim Muhammad akan seseorang pun. Zalim itu mustahil atas Allah. Zalim itu mustahil atas Allah. Ahli sunnah kita tak ada takut. Sebab apa? Apa makna zalim? Wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Letakkan sesuatu pada bukan tempat. Letak tak kena pada tempat tu zalim. So,
Satu lagi makna tasarruf fi milkil ghaib. Giduk tasarruf, giduk retah barang pada milik orang lain dengan tidak redha, tidak izin. Tu panggil zalim. Kalau gitu Allah Taala duk retah hak siapa? Ada kursi ke? Tuai berapa? La syarikalah. Tidak mengaku tak ada yang kongsi bagi Allah. Semua alamin dia tuasa ya. Bila dia tuasa, semua tu rentah dia. Dia nak rentah ini buat gini, dia dah rentah bagi hak dia. Boleh ke nak panggil zalim? Tak ada kena mengena mula lagi zalim. Jadi kalau kata ikhtiar usaha hamba dibasa pada hamba serta memberi bekah, situ orang panggil lepas daripada Tuhan. Sedangkan Tuhan itu zat al-muftaqiru ilaihi kullu ma ada. Tuhan yang berkanak kepadanya oleh semua barang lain. Jadi kalau kata kudrat hamba boleh beri bekah, mana hamba tu lepas daripada Tuhan. Sedangkan Tuhan kata antumul fuqara'u ilallah. Mu semua tu berkanak pada Allah. Itu tempat silap dia. Tapi tempat dia niat tu bagus. Niat nak laku kata Tuhan tu zalim. Kalau dibahasa pada Tuhan beri bekah, Tuhan melakukan maksiat kata Khalik, tiba-tiba nak ambil salah Khalik. Zalim lagu tu. Tidak takut situ tu. Lalu tidak kata Tuhan tak kanak bagi maksiat. Kalau kanak pada maksiat pula. Tulis dia tu pun tak juga. Tapi dia kita lupa makna zalim tu. Zalim tu hidup retah barang pada bukan milik. Pas semua alam ni milik siapa? Lahu mulkus samawati wal ard. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah jua milik bagi semua tu. Pas dia dak retah bagi dia, dia tak panggil zalim. Lepas tu apa gano? Tu siapa situ? Ahli sunnah kata la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Tak boleh nak tak dah lah. Yang panggil tak siapa dah akal lah kita. Tu jalan ahli sunnah di situ. Halih pada situ bagaimanakah orang yang menjadi imam, yang maksudnya imam semaya, mesti mengkosak zikir ketika mengucap Allahu Akbar. Tak kala takbiratul ihram, takbir intiqalat. Apakah maksud zikir itu? Wajib. Jikalau tidak, adakah batal sembahyang? Sini je ada khilaf. Habis berapa pula tu? Nah, bagi kita ingat gini pun masuk dah dalam kata zikir. Bukan semata-mata kita berderah nak beritahu kepada makmum semata-mata tak. Nah, hanya kita ingat satunya bila kita jadi imam, kita disunatkan nyaring. Kita ingat gitu. Bila kita jadi imam, kita disunat nyaring. Tapi kalau kita jadi makmum, kita tidak disunatkan nyaring, makruh nyaring. Lagi pula nak taswih orang lain pula dah. Bila kita jadi imam, sunat nyaring. Kenapa? Pada hikmat nyaring itu supaya makmum nu tahu gerak gerimeh. Dah pindah dah daripada qiyam kepada rakaat. Daripada rakaat kepada tidak, cuba selu tak dengar ke belakang. Selerak pilih belakang. Dah itu kan? Nak tanya ke tak boleh, tak main rakaat dak lagi. Dah itu kan? Nak tanya tak boleh bila bunyi Allahu Akbar. Tahu selalu. Dah itu kan? Sabit tu kalau suara imam tak berapa nyaring, tak berapa sapa kepada makmum, ambil orang suara nyaring tu, tolong menyampaikan. Tu panggil muballigh. Tak main Allahu Akbar. Hak ni Allahu Akbar, ia tolong menyampaikan kerana suara tu ini tak siapa mana. Jika perlu. Gak sekarang lah ni mungkin niat dadah. Allahu Akbar, dengar habis. Ada. Lepas tu apa tu? Makna kata bila derah kita ingat kita disunat nyaring. Mana kita kijah disuruh dah tu. Bukan semata nak beritahu ke makmum dah. Kita sunat nyaring. Ya gitu tak ada apa dah. Kemudian ulama buat masalah pula, sekiranya kalau kita itlaq tak ada niat ke mana-mana, itu duk khilaf. Tu kadang-kadang setengah orang takut nak jadi imam tu.
Dia bersolak ke tak wani. Apa anggap tu. Nah, kita ingat itu sudahlah. Ingat kita bila jadi imam sunat nyaring. Allahu Akbar. Kita kerja disuruh kata. Lepas tu kak tepat selu tengah selu dah. Allahu Akbar. Subhanallahil azim baca kau. Sahabat tak ada suruh nyaring. Sami Allahu liman hamidah. Itu dia. Itulah hubungan dengan masalah niat zikir. Asalnya aku berzikir. Zikir ni sebut Allah. Asalnya ingat ke Allah. Lepas kita ingat ke hukum tu ni, sunat kita nyaring. Jangan masalah tu dah. Itu dia. Kalau tak nyaring ya selerak sungguh makmum belakang dah. Selerak belata pokai. Pas sudah tu tak iman ni sia sungguh. Selerak kita lihat belakang tak itu kan? Ni sabik dengan baca kulhu ni. Apa hukum tanya hukum ni tes sikitlah. Apa hukum imam solat membaca Fatihah tidak nyata huruf sin? Lah mana tu? Dia tulislah, dia kata seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tulis lagu tu. Sin tak ada lah tulis tu. Dia nak buat rupa kata tak nyata sin. Nah, lagu tu ngerti ke? Hati tadi tak boleh nak tu dia kena dengar sendiri kan ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada ke lagu tu? Kalau turut sepa tulis lah iyyaka na'budu. Lepas tu dia tulis wa iyyaka nasta'in. Jadi sin tak ada tulis dak sini. Kalau nasta'in betul tak betul lah, bukan tak nyata. Kalau tak betul lah nasta'in gitu tu. Bab lain dah lah. Ini ista'ana yasta'inu isti'anah, minta tolong. Orang ngaji kelima pula tolong. Orang ngaji surah dia panggil sinta litalab ba istif'al. Ista'ana asalnya ista'wana. Dia kata juga habis tu. Yasta'winu. Lepas tu kan jadi ista'ana, ista'wana. Pindah baris wagi kepada ain. Ista'auna. Masalah keadaan huruf ilak berbaris dulu padanya huruf sahih yang sakin kena pindah. Ista'wana, istaf'ala. Dia nak ukur timbangnya ke mengaji sarah dia panggil wazan dia, mizan dia. Bila ista'wana yasta'inu nasta'inu asal nasta'winu. Lepas pada tu dia pindah. Bila pindah bagi nasta'winu, pindah baris wagi kepada ain. Bunyi nasta'inu tak termasuk wa mati dulu oleh keserah. Kena tukar wa ke ya kaedah dia. Jadi nasta'inu cukup. Segi nak kena kelimah. Nasta'inu artinya sin dia panggil sin zaidah ta dia panggil zaidah tiga dia panggil. Ngaji kata fi'il sudasi. Ista'ana yasta'inu nasta'inu. Tiba-tiba nasta'inu. Mana sin? Sin tak ada. Idgham. Idgham tak boleh nasta'inu. Ni tak jelas lek kita nak ayat tak boleh kena dengar dia orang baca sendiri. Nah itu kan. Sahabat dia kata tak nyata. Tapi baca juga tapi tak nyata. Tak nyata kau orang dengar tu. Dia kena tanya tuan diri tiba-tiba baca dan. Nah itu kan. Nyebab tanya menanya lagu ni kena jaga sikit ni. Tu dia. Kadang-kadang kalau tak lepak klik goyak. Tak boleh tak song goyak. Ni bahaya ni. Ni fitnah ke panggil soal lagu ni. Ni kena dengar sendiri. Bila terdengar sendiri tu pakai dengar dia tak cuba baca semula dengar kejap luar pada semaya.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu nyata. Saja tak nyata kah tadi. Pendek atau kena cermat sekilah ni dah. Kalau nasta'inu tak boleh lah nasta'inu. Jadi ta dia tukar huruf lah pula dah. Asalnya ista'ana yasta'inu. Kalau nasta'inu jadi itta'ana yatta'inu. Nah. Tu punah kelimah dia panggil. Pasti tanya bagaimana makmum yang mengikut engkau dulu cerak situ dulu. Cerak mana dah dengar sendiri lagu mana kan baru boleh nyata. Itu dia. Anak-anak tu terlalu dia nak ambil apa dia panggil situ hukum nun mati temu dengan ain tu panggil apa? Nun mati temu dengan ain panggil apa hukum? Panggil apa? Panggil izhar hakiki. Pas terlalu dia tu nak ambil izharnya zahir banyak langgar punya na'an. Nah. Asalnya an'ama. An'ama tu kalimah fi'il madhi an'ama. Lepas tu bila lagi bubun dengan dhamir marfu' mutaharrik an'amta. Dia mati ain. Nah, nun mati dah kalau ngaji kalimah an'ama af'ala wazan dia tu. Lepas tu pergi bubur tu siratal ladzina hanna tu tak apalah hanna allazina tu an'amta. Terlalu dia nak zuhir dia kata izhar sana kan. Izhar hakiki dia nak zuhir nun tu bunyi siratal ladzina an'am bunyi na'ana sebenarnya an'am tu lah tapi an'am jadi terlalu nak menyebut hidup tu dah. Tak apa lagi tu. Tak ada teralih apa tu. Lepas tu di segi tajwid tak comel lah. Sebab tajwid nak comel, kata tajwid nak mengelak ke. Kurang elok sikit tu. Gitu je lah. Kurang elok sikit. Siratal ladzina an'am. Dah itu. An'am. Bukan tak ada tambah hudah. Jadi hidup ing tu jadi nun tu. Nun tu jadi zuhir doa. Siapa nak menyebut baris itu. Asalnya nun mati bukan asalnya gitu. Alif nun dah atas bata am kalau tu buat saya kata an'am ajar gitu dulu. Lepas tu capur an'am tapi terlalu je nak zahir kata izah an'am hanya an'am terlalu timbul doa. Butuk tu timbul kuat doa siapa jadi an'am bunyi gitu. Tak ada bahaya apa lagi. Cuma tak sedap lah sikit orang lek belakang. Betul nak pilih juga jadi imam tu. Baca-baca pun. Tapi peti sekali nak fuqaha tu dulu. Faqih tu dulu. Lepas tu nak lebih qari. Mazhab kita nak afqah dulu jadi imam. Baca kuih sikit sebanyak pun nak afqah lebih dulu. Apabila sama-sama afqah faham mana lebih qari. Tu dia. Bila sama qaridah, dia nak pula mana kalau dulu mana Islam dulu, mana hijrah dulu, mana umur banyak usul. Cara dia nak timbal jadi supaya makmum ni kejak hati jemaah dengan dia. Ya gitu semua dah. Kita jemaah dia kena supaya kita naik kereta dah driver bawa tak sedap kita. Nak turun dengan jalan. Lari deras macam pun tak sedap turut juga. Slow Allah tak tengok je kita tak tengok je. Malah nak juga kita lagu ni. Lambat dah lebar kita. Apa satu bulan mereka pun tak saya juga letih kita. Apa dah habis nak cermat tu Allah. Dia kena hak cermat masalah ni kita dah. Tempat dia kalau tengah jibak afdal jadi imamah tu. Satunya nak hak lebih faqih. Dari ramai-ramai mana hak lebih fiqh. Iaitulah. Siapa je hak fiqh dia banyak tahu hukum. Jadi gini lagu ni kalau terlupa sini nak buat lagu mana. Kalau gitu orang parik kau tu nak kona nak lagu mana. Dia fiqh. Lepas tu bila fiqh dah ada dua orang fiqh. Mana afdal, mana hak lebih qari. Bagi situ mazhab kita, hak lebih qari. Bila lebih qari kita baca kejap ni. Lepas tu sama-sama fiqh, sama-sama qari dua ni. Mana seorang sedap, mana tua.
Juga tu pula. Yang nak situ. Iya tu awuso tu. Ya orang tua ni ya hati yang kejak tak sepa orang muda lagi. Itu dah. Kita nak habis tu tu. Lepas tu gak pergi pada suara. Kalau sama hanya nak suara pula dah kan dah suara ni menarik juga itu dah. Nak suara. Apa kalau suara sama sedap, oh ya lagi nak tani lagi. Tu kalau dulu baca berlagu. Tu maksud dalam kata hiasi kamu akan suara kamu dengan Quran. Hiasi kamu suara kamu dengan Quran. Baca dia panggil lagu Quran. Itu dia. Baik. Itulah masalah saat ni tu. Jadi tak berapa nyata dia mau tulis kata imam semaya baca Fatihah tidak nyata huruf sin. Tidak nyata tu. Kita kena dengar sendiri setara mana tu. Tapi kalau turut tulis dia seperti dia kata iyyaka na'budu ni turut tulis dia. Baca tulis iyyaka na'ta'inu. Kalau baca guna lagi wa mau baca nata'in. Wa mau nata'in. Kedua-dua tu tak kena bukan tak nyata sin dah. Tak ada sin tu. Betul lagu mana hak nak dengar di tuai sungguh lagu mana dah. Dia kena situ. Tu dependent kalau gugur huruf sin juga pakai tak jadilah dia panggil. Gitu. Ada maksud tak nyata ni boleh dia baca slow ke. Gitulah wallahu a'lam. Apa tu masa kita pun cukup dah lah dulu. Ada surat saat ni dia muhatta mari ada habis minta kulhu sikit. Ni hatta daripada pohon jawi ni. Iaitu si mati namanya Hajjah Fatimah binti Haji Abdul Qadir. Orang pohon jawi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم من شر ما خلق شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الذي يوسوس في صدور الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من كلامك القديم هدية واصلة ورحمة منك نازلة على روح الحجة فاطمة ابنة الحاج عبد القادر كانت تجمعنا بسببها وتلونا القرآن العظيم من أجلها اللهم اجعل القرآن لها في القبر مؤنسا وفي القيامة شافعا ومن النار سترا وحجابا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.